Bismillah, alhamdulillah, testing 1, 2, 3, insyaallah. InsyaAllah berdengar, insyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun, fa inna Allah la yamallu hatta yamallu, wa inna ahabbal a'mal ila Allah ma duwima alaihi wa in qala atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk meneruskan program kita, untuk kita berbincang berkenaan dengan perkara-perkara yang bersangkutan dengan islah akidah, islahul akidah, iaitu kita ingin membersihkan, memperbaiki akidah kita, terutamanya dalam konteks tarbiyah. Kita telah pun melaksanakan perbincangan demi perbincangan, dan insya-Allah ini dah kali yang keberapa yang kita insya-Allah berharap supaya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk kita mengamalkan. Mari kita mulakan dengan kita tajdid syahadah kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memperdalamkan iman kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mengikhlaskan hati kita, kita merendahkan jiwa kita supaya kita benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak rasa bahawa hanya dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan kehendak Allah, dengan rezeki yang Allah berikan, dengan taufik yang Allah berikan kepada kita, maka kita mampu untuk berada dalam majlis ini dan mampu untuk kita insya-Allah cuba menghayati apa yang sama-sama kita bincangkan. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah keampunan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta kepada Allah ampun. Ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, kehinaan kami, keaiban kami, segala perkara yang kau tak suka yang ada pada hidup kami ini, segala perkara yang ada kejahilan dalam hidup kami ini, ya Allah, janganlah jadi semua perkara-perkara lemah itu penghalang kepada hidayah-Mu, ya Allah. Janganlah jadi penghalang kepada taufik-Mu, ya Allah. Janganlah jadi penghalang kepada kurniaan-Mu, ya Allah, kepada ma'unah-Mu, ya Allah, kepada rahmah dan barakah, kepada karamah-Mu, ya Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kelemahan-kelemahan kita penghalang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan bila kita rendahkan diri kita, mudah-mudahan Allah Taala makbulkan doa kita. Pada hari ini kita akan cuba melihat sambungan daripada apa yang kita bincangkan, dan kita ingin meneliti sedikit kepada titik tarbiyah, noktah tarbiyah, macam mana kita melalui kehidupan kita ni dalam rangka mendidik diri kita, mentarbiah diri kita, dalam rangka untuk kita mengislah, memperbaiki akidah kita, Jadi yang pertama sekali, tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya hakikat perjalanan hidup seorang manusia itu ataupun jin itu adalah sebenarnya bermula apabila dia mencari Allah. Maknanya hakikat perjalanan hidup yang sebenar, iaitu hidup yang hakiki, apabila dia mencari Allah dalam hidup dia. Kalau dia hanya sekadar memenuhi tuntutan nafsu dia, memenuhi tuntutan dunia dia, nak dapat dunia je, nak dapat nafsu je, nak ikut apa yang ada kat dia saja, maka dia belum hidup lagi sebenarnya. Dia mati, dia sakit.
Dia tak bergerak lagi. Kalau kita kata duduk dekat katil yang terbaring tu, terbaring tu kat situ je. Dia boleh pusing, dia boleh pusing kiri, pusing kanan, boleh bangun, boleh duduk, boleh ubah sana, ubah sini sikit. Tapi dia belum bangun daripada katil, dia belum gerak keluar daripada bilik dan belum berhidup dengan sebenar. Jadi hakikat hidup yang sebenar ialah apabila seseorang itu mula mencari Allah dalam kehidupan dia. Ini hakikat hidup. Dan inilah hakikat tarbiyah. Tarbiyah bermula apabila dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kita mula bergerak mencari Allah dalam hidup kita. Mencari Allah dalam hidup kita inilah merupakan salah satu daripada ibadah yang penting bagi mereka yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita sentiasa memulakan aktiviti kita, sentiasa memulakan amalan kita, hidup kita ini dengan kalimah syahadah. Kita mulakan dengan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita mulakan dengan kalimah syahadah itu, maka bermakna kita memulakan apa saja amalan kita, hidup kita itu dengan kita mahu mencari Allah, berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hakikat berjalan menuju kepada Allah ini, yang sebenarnya dalam tarbiyah ini ialah hakikatnya hati yang berjalan menuju kepada Allah. Jadi kita sebenarnya sedang menuju kepada Allah, sedang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati yang berjalan itu ialah hati yang hidup. Hati yang hidup dan hati yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila hati itu telah mula bertemu dengan Allah tadi, maka barulah dia sampai. Orang yang telah bertemu dengan Allah, maka disebut sebagai wusul. Itu orang yang telah sampai kepada Allah. Jadi ini hakikat tarbiyah ruhiyah, tarbiyah hati, tarbiyah kita di akhir zaman. Kita ingin sama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ingin mengenal Allah. Kita nak kenal Allah, nak kenal Allah dengan hati kita. Dan ini bukan hanya teori sahaja, bukan teori, bukan kita kata tahu setakat ilmu, tetapi kita nak mengenal dengan dia punya perasaan. Jadi jiwa yang merasai nikmat terikat dengan Allah, itulah jiwa yang telah mula mendekati Allah. Jadi kita hari ini rasa seronok tak bila kita mendekati Allah? Kita berzikir, kita berfikir, kita solat, kita puasa, kita bergaul antara keluarga, ahli keluarga, kita bergaul antara kawan-kawan, kita bergaul suami isteri. Kita rasa seronok tak bersama dengan Allah? Kadang-kadang kita bersama dengan keluarga kita, dengan kawan-kawan kita, kita seronok. Tapi seronok bersama kawan-kawan, seronok bersama kawan-kawan, kita tak seronok, tak rasa Allah bersama. Tak rasa Allah bersama. Jadi bila kita dah mula merasai kebersamaan dengan Allah, walaupun kita bersama dengan orang yang paling kita sayang, yang kita tengok dia, jumpa dia, tetapi bila kita merasai Allah bersama kita, maka pada ketika itulah kita telah mula mendidik, melatih diri kita untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah rasa nikmat terikat dengan Allah, nikmat bersama dengan Allah. Inilah merupakan nikmat yang hakiki dan kebahagiaan yang hakiki, kerana kita telah bersama dengan pencipta kita. Yang mana bila kita melihat apa sahaja yang kita ada dalam kehidupan kita ini, yang mengembirakan kita, memberi kebahagiaan kepada kita, yang menjadi suatu fokus kepada kita, maka kita ikat kebahagiaan kita, ketenangan kita, dan kita kata keseronokan kita itu bersama dengan kehadiran Allah dalam hidup kita. Ini merasai. Sebab itulah bagaimana yang digambarkan bahawa selain daripada selain atau kita kata lawan kepada merasai bersama Allah ini ialah lalai. Lalai. Apa maksud lalai? Secara umumnya dalam konteks tarbiyah, dalam konteks kita nak mengislah tauhid kita, mengislah uluhiyah kita, rububiyah kita, lalai itu bermaksud ialah kita mencari selain daripada Allah. Bila hati kita, fikiran kita, kehidupan kita mencari selain Allah, mencari selain daripada Allah, ghairallah, maka itulah maksudnya lalai. Bagi seorang beriman itu kelalaian. Kelalaian inilah yang akan menyebabkan amal kita tidak ada barakah, amal kita tidak ada rahmat, amal kita tidak meningkat. Kita buat tapi kita tak dapat meningkat. Sebab itulah kita ingin
memahami satu hakikat bahawa apabila lalai berlaku dalam hidup kita, maka itu bermakna Allah telah hilang. Kita telah menghilangkan Allah. Allah ada. Kita telah menghilangkan Allah daripada kehidupan kita. Dan istilah kita lihat perkara yang berlaku pada orang yang ditarbiyah tadi, kehidupan dia sentiasa dalam keadaan mahu mendekati Allah, takarrub kepada Allah. Dan mendekati Allah ni bermaksud kita mencari Allah di dalam kehidupan kita. Kita mencari Allah dalam kehidupan kita. Menghubungkan segala yang ada, segala yang ada di hadapan kita ni, makhluk ni, kita menghubungkan dengan perbuatan Allah. Ni af'al Allah, ni sifat Allah, ni asma Allah. Ini perbuatan Allah, ni sifat-sifat Allah, ni nama-nama Allah. Dan akhirnya kita akan mentauhidkan zat Allah. Ini kekuatan Al-Mahdiyin, kekuatan orang yang mendapat hidayah di akhir zaman. Dia sentiasa tidak terputus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya apabila dia memahami akan hakikat ini, dia berjalan menuju kepada Allah, maka jadilah mardatillah. Jadilah mencari redha Allah itu sebagai al-ghayah, iaitu matlamat yang tertinggi sekali dalam hidup dia. Ada tak matlamat yang kecil-kecil? Ada, dia sebut al-hadath. Hadath ni matlamat kecil-kecil. Matlamat yang besar sekali lah mardatillah, kita mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah kita melihat bagaimana keadaan ini. Dan untuk kita memahami akan hakikat ini, maka kita melihat suasana hati kita. Kita melihat apa yang ada dalam hati kita. Sebab kita nak mentauhidkan uluhiyah Allah, kita tak boleh nak tengok suasana luar, semata-mata luar. Kita kena tengok apa yang ada dalam hati kita. Kalau yang ada dalam hati kita itu satu perjalanan menuju kepada Allah, suasana hati yang melalui perjalanan menuju kepada Allah, maka itulah tandanya bahawa kita sedang mencari Allah dalam hidup kita. Kita sedang mencari, sedang menuju kepada matlamat yang paling tinggi. Ini maksud dia begitu. Kalau kita tidak mencari Allah, tidak mencari, kita kata redha Allah tadi, maka pada ketika itu sebenarnya apa yang berlaku dalam hidup kita ialah kelalaian demi kelalaian demi kelalaian. Walaupun kita sembahyang. Dan lainlah sifat manusia yang ada di sekitar kita, majoriti manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dipenuhkan neraka jahanam daripada kalangan jin dan manusia yang ada hati tak boleh faham, ada mata tak boleh melihat, ada telinga tak boleh mendengar. Mereka bagaikan binatang ternakan. Kenapa tak bagai binatang saja? Binatang ternakan, sebab ternakan ni kita sembelih, kita nampak, kita bela dia, bagi makan, bagi minum, lepas tu dia kahwin sebagainya, lepas tu sembelih. Al-an'am, sembelih. Dia hanya layak untuk disembelih je, dibakar untuk jadi kambing bakar, dibakar untuk jadi lembu bakar. Itu je boleh, layak dia. Baik. Jadi siapa mereka yang hati tak boleh faham, mata tak boleh melihat, telinga tak boleh dengar? Al-ghafilun, mereka yang lalai. Jadi kita melihat sebenarnya hakikat tarbiyah tadi nak mengislahkan tauhid kita, mengislahkan uluhiyah kita, itu perjalanan hati kita. Hati kita semakin sayang pada Allah, hati kita semakin dekat dengan Allah, semakin khusyuk, hati kita semakin rasa ikhlas, hati kita semakin rasa syukur, hati kita bertambah sabar. Kita dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, diuji dengan masalah, hati bertambah sabar, bertambah syukur. Ini maknanya kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah digambarkan, kita mahu melihat hati kita. Kita melihat makhluk yang ada di sekitar kita dengan pandangan hati, dipanggil basirah. Jadi kita ni ada 3 mata. 3 mata manusia ni. Ni ada 4 mata dia kata. Cuma mata ada 2 mata, mata betul ada 2, 4. Tak, 3 mata je. Apa dia mata? Yang pertama sekali, dia panggil mata kepala. Ni mata kepala ni. Ni mata yang pertama. Mata ni dia nampak fizikal dia. Dia tak nampak yang tak non fizikal, tak nampak.
Malahan kan ada yang fizikal pun dia tak boleh nampak. Contoh apa? Coronavirus tak nampak, kena pakai mikroskop pun nampak. Ada yang tak nampak juga. Nanopartikel, mRNA, ada nanopartikel tak nampak. Mana ada nanopartikel dalam mRNA tu? Mana ada? Dalam suntikan tak ada nanopartikel. Ada seorang doktor, dia buat kajian, dia tengok ada ribuan nanopartikel dalam tu. Ada orang doktor lah, tak apalah, nanti kita cubalah check kat kita punya tempat kan. Kalau pokok ada, kalau ada kan, kita ganti yang lain lah kan. Kita inject dengan batu sauda pula lepas ni kan. Inject batu sauda, tak payah makan inject kan. Boleh tak? Oh, tak boleh pula kan. Baik, jadi sebut kat sini mata fizikal terbatas. Di belakang dinding dah tak nampak dah. Belakang dinding dah tak nampak mata fizikal. Jadi kita nak melihat Allah, nak melihat kehebatan Allah, nak melihat sifat Allah, afal Allah, kita nak guna mata fizikal, tak sampai. Yang kedua dipanggil mata akal, mata fikiran, analisa. Mata analisa fikiran, ini akal. Akal ni dia boleh berfikir, mata pemikiran. Dia nampak juga, tapi dengan akal dia. Aku nampakkan dia ni kan seorang yang baik, soleh. Macam mana kau tahu? Kau first time jumpa? Tak. Aku berfikir, tengok sifat-sifat dia ni macam ni, berfikir. Fikir pun boleh nampak juga. Akal, mata fikiran. Yang ketiga disebut mata hati. Mata hati ni basirah. Jadi untuk kita menyaksikan Allah, untuk kita melihat Allah, untuk kita memahami Allah, mengenali Allah, menyedari Allah, nak mencari, mengenal Allah, makrifat Allah dengan basirah, mata hati. Yang inilah yang paling tinggi sekali. Ala fil jasadi mudrah, iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahil qalb. Pada tubuh badan manusia ada sekatul daging, kalau baik, baiklah dia. Kalau rosak, rosaklah dia. Kullu, seluruhnya. Itulah hati. Dalam hadis lain, Nabi kata apa? Hati itulah raja. Jadi mata hati ini ialah yang paling tajam sekali. Dia boleh menembusi kan dinding. Bahaya ni. Boleh menembusi dinding, boleh nampak. Kalau dinding boleh nampak, baju boleh nampak, tak boleh tembus tak? Boleh tembus hati ni. Apalah, macam mana boleh tembus mati? Saya bagi satu contoh. Ada satu ketika tu ada beberapa orang pelajar jumpa saya. Ni pelajar UAA ni, nakal-nakal ni, budak anak lelaki. Jumpa saya, Ustaz, saya nak minta maaf kat Ustaz. Kenapa? Saya nak bertaubat kat Allah, tapi saya nak minta kat maaf Ustaz. Sebab apa? Kami tak dapat nak tundukkan pandangan macam kami janji. Dia orang ikut program saya kan. Kemudian salah satu assignment saya bagi kat dia, bulan ni tundukkan pandangan. Mata jangan melihat benda haram. Mata jangan melihat benda haram. Hati jangan fikir benda haram. Latihan, saya bagi latihan kat pelajar saya. Kalau tuan-tuan pelajar saya kena ikutlah. 1 bulan pertama 40 hari mata jangan tengok haram. Tengok haram kafarah. Ni latihan ni. Kita tak buat lagi ni. Saya tak sampai lagi peringkat tu. Tapi bila buat besok, bila saya dah bagi arahan, tuan-tuan kena buat lah. Kalau tak, tuan-tuan tak dapat tamrin disebut riyadhah. Riyadhah, jihad melawan nafsu. Maka saya suruh pelajar-pelajar saya 40 hari pertama, siapa yang nak betul-betul duduk tarbiyah ni, 40 hari pertama, maka hendaklah dia apa? Tundukkan pandangan dia. Jangan tengok perkara dosa, aurat jangan tengok. Aurat wanita jangan tengok, aurat lelaki jangan tengok. Bagi yang belum kahwin lah. Kalau suami isteri tak apa kan? Betul? Betul lah kan? Maka datanglah beberapa orang pelajar jumpa saya. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz minta maaf, kenapa saya tak dapat jaga pandangan saya? Kamu tengok benda yang haram ke? Tak Ustaz, saya dah tundukkan mata saya. Tunduk mata dah. Lecturer mengajar, lecturer tu comel, dia kata. Comel, cantik lecturer. Lecturer cantik dia, saya mengajar. Muda. Jadi budak-budak universiti ni kan tengok, wah, lecturer muda, cantik kan.
Saya dah tundukkan pandangan ustaz, tak nak tengok dia, tapi dia mengajar kat depan, sekali-sekali kena tengok juga, dia kata. Bila saya tengok, otak saya scan. Otak saya scan, dia kata. Macam mana otak scan? Jangan tanya saya tak pernah buat. Otak scan, dia kata, maka hati saya boleh merasai gelora-gelora nafsu. Hati saya boleh pandang. Ini orang yang dah biasa tengok pornografi ni. Video pornografi, cerita pornografi tu bahaya. Dia masuk ke dalam subconscious mind kita. Dia kata dia boleh scan. Padahal lecturer tu pakai tudung, pakai jubah, tutup semua. Buka muka-buka lah. Tutup semua, maknanya tutup aurat lah. Dia boleh scan. Ustaz, kami boleh scan ustaz. Ni setan kuat betul, setan ni. Boleh scan. Ni mata apa ni? Ni bukan mata kepala ni dah. Dia tak pakai mata kepala dah. Mata pemikiran dia, bayangan dia, perasaan dia, hati. Jadi mata hati boleh tembus. Itu yang bahagian maksiat. Bahagian maksiat. Kalau yang bahagian yang cahaya boleh tembus tak? Boleh. Dia boleh menembusi hati manusia. Dia boleh baca. Allah izin. Kadang-kadang dia boleh baca hati manusia. Dia boleh tengok karakter manusia. Dia tahu orang tu tipu tak tipu. Tapi dia diamlah. Seorang yang soleh ni, kalau dia tahu kelemahan seorang, keburukan orang, dia tak akan cakap. Dia diam, muka dia selamba macam tu je. Dia tak cakap, kamu ni semalam buat ni kamu semalam buat tu dia tahu. Dia tak cakap. Kalau dia seorang yang soleh, seorang murabbi, dia takkan dedahkan keburukan mutarabbi, anak didik dia takkan dedah. Walaupun dia tahu, walaupun dia nampak, dia tak dedahkan. Sebab tu ujian. Kita melihat keburukan orang, kemudian kita dedahkan. Itu ujian. Ujian. Kita dibuka keburukan seseorang tu, melihat dengan mata kita, nampak keburukan dia. Kita tak dedahkan dia. Cuma kita fikir macam mana cara nak baiki dia, nak tolong dia. Itu je lah. Dia nak sebut kat sini, mata hati, basirah. Jadi untuk kita mengenal Allah, untuk kita menyaksikan Allah, sifat Allah, af'an Allah, maka kita nak melihat dengan mata hati kita, basirah. Inilah yang telah menjadi buta, yang telah menjadi buta. Maka apabila kita berjumpa dengan Allah, maknanya hati kita boleh merasai. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Kita rasa Allah dekat dengan kita. Kita rasa sayang ke Allah. Kita rasa bahagia bersama Allah. Kita rasa tenang bersama Allah. Itu maksudnya basirah kita dah mula nampak dah. Dah mula nampak. Dia bukan nampak macam kita mata melihat awan, melihat pokok macam itu. Tapi hati kita boleh merasai hakikat kekuasaan Allah, af'al Allah, sifat Allah. Dan inilah basirah, inilah perjalanan tarbiyah tadi. Maka ketika itulah kita baru boleh nak islah, mentauhidkan Allah. Baru kita boleh mengislah, mentauhidkan Allah tadi. Mata hati itu. Maka berjumpa dengan Allah dalam hidup kita, maknanya kita merasai dalam hati kita, ya Allah, dekatnya Engkau ya Allah, dekatnya Engkau ya Allah. Kita rasa takarub dengan Allah. Dan sehingga akhirnya sampai kepada Allah, usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilah takarub dengan istilah usul ni istilah para ulama. Para ulama istilah dia, maknanya sampai kepada Allah. Mana lebih dekat? Sampai ke dekat? Takarub ke usul? Tentulah usul lebih dekat. Takarub ni al-muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Dia nak sebut kat sini, bila kita merasai, kita mula merasai, contohnya kita nak makan kan, makanan sedap, durian IOI kan, durian IOI ke 101 IOI kan, makan durian IOI kan, sedap tak? Bismillahirrahmanirrahim, sedapnya. Makan satu, lepas tu satu lagi, lepas tu habis dah. Beli sebiji je kan. Makan IOI, sedap tak? Sedap. Bila kita boleh merasai durian tu, dah rasa ni, bau durian tu dah dekat dengan kita. Bila rasa dia masuk ke dalam, rasa kenyang durian, kita sedawa kan, keluar bau durian. Bau durian, kentut pun durian kan. Itu usul sampai masuk dalam badan kita. Kita tengok dekat tepi-tepi jalan kan, durian IOI, tengok je. Alah, sama je bentuk dia, IOI ke Musang King ke, durian kampung ke, sama je durian-durian ni kan, sama je. Tapi bila kita makan, beza lah. Durian kampung macam ni rasanya,
Kan durian apa kahwin macam gini rasanya, durian mustangking macam gini, durian IOI di 24 macam gini kan. Kita nampak berbeza lah, rasa beza kan. Jadi apakah yang paling penting ialah merasai, hati kita merasai. Di mana kita mula menyayangi Allah? Kita mula di mana mula kita takarrub kepada Allah? Bila hati kita mula sayang ke Allah. Hati kita mula rasa seronok bersama dengan zikrullah, baca Quran ni rasa seronok aja. Itu maknanya kita dah mula mendekati Allah. Sembahyang rasa seronok aja, rasa khusyuk. Allahu Akbar. Kita rasa seronok sembahyang. Itu dah mula mendekati Allah, takarrub kepada Allah. Ini adalah perjalanan nak mentauhidkan Allah ni. Tak perjalanan untuk mengislah diri kita, mengislah kan tauhid uluhiyah kita ni. Bermula berjalan. Kalau kita tak berjalan hari ni, kita tak sampai. Tak sampai. Kita belajarlah sampai Oxford University. Belajarlah sampai Madinah. Tapi tidak melalui proses untuk merasai bersama Allah, merasai sayang pada Allah. Tak melalui proses untuk merasai dekat dengan Allah tadi, kita tak sampai ke Allah. Takkan dekat dengan Allah. Ilmu, serbannya, dengan cakapnya, hadisnya, dengan Qurannya, tapi hati kosong, tak rasa Allah. Sebab dia tidak duduk dalam perjalanan mentarbiah diri dia. Ini Al-Mahdiin, golongan yang akhir zaman ni, ini yang dia lihat dulu. Ini yang dia islah dulu, islah tauhid dia. Barulah dia mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah. Jadi di mana kekuatan tadi? Hati, basirah. Melihat dengan basirah. Ada orang nak ikuti grup Telegram. Grup Telegram tu InsyaAllah nanti kita letaklah link kat situ. Nanti kita letak. Jadi maknanya apabila kita telah mula sayang pada Allah, kasih ke Allah, bimbang Allah murka kita, bimbang Allah tinggal kita, rasa tenang, bahagia bersama Allah tadi, maka barulah kita berjumpa, mula berjalan. Dan apabila kita sampai kadar sayang pada Allah tu, barulah kita akan berjumpa dengan Allah. Hati berjumpa dengan Allah, baru kenal Allah. Jadi apabila kita mula mengenal Allah tadi, dengan perjalanan hati tadi, basirah, barulah kita boleh berubudiyah pada Allah, baru boleh ibadah. Proses dia macam itu. Sekarang ni kita ibadah dulu, semayang dulu, puasa dulu semua kan, tapi tak rasa apa-apa. Tak rasa apa-apa kan, kita tak rasa apa-apa, kita rasa biasa je kan? Jadi sebenarnya kita kena nak rasa yang tu dulu kan? Maka apabila kita mula melihat dengan hati kita bersih tadi, maka dia akan mulalah hilang kesedihan, hilang kesedihan, hilang kekecewaan. Kita tak sedih dah, tak kecewa dah. Kenapa? Kerana kita sayang pada Allah. Kerana sayang pada Allah kan, mati anak kita yang kita sayang, mati suami kita, mati isteri kita, mati orang yang paling dekat dengan kita, hilang harta yang kita paling sayang, hilang harta yang kita paling sayang kan, hati tak sedih dah. Hati tak rasa sedih, hati dah tak rasa kecewa, putus asa. Kenapa? Sebab hub ilallah, sayang pada Allah. Bila hati telah mentauhidkan Allah tadi, dia sayang ke Allah, maka hilang kan? Hilang, dia katalah, bukan kata tak sedih sangat, sedih juga, benda kita sayang kan. Anak kita meninggal dunia, sedih tak? Sedih, sayang anak. Suami, isteri meninggal, sedih tak? Sedih, menangis. Tapi kesedihan itu tidak mengatasi cinta Allah tadi. Jadi cinta Allah memujuk hati kita. Sungguh-sungguhnya mereka ni daripada Allah kepada Allah mereka pergi, kita pun alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma ghfir. Dia panggil apa? Kita minta supaya Allah memberikan ganjaran pada kita kan. Maka barulah lahir sesuatu yang digambarkan sebagai apa? Lahir sebagai sesuatu yang digambarkan sebagai ibadah yang benar, ibadah yang benar. Ya, sebab itulah pada hari ini saya ingin sama-sama mengajak diri kita semua untuk meneliti semula perjalanan kita, ibadah kita, zikir kita, Quran kita, supaya zikir kita, Quran kita
supaya apa yang ada dalam kehidupan kita ini benar-benar berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dalam perjalanan menuju kepada Allah, untuk kita mentauhidkan uluhiyah Allah, mentauhidkan sifat uluhiyah Allah. Siapa yang baru pertama kali dengar kuliah ni, kena tengok kuliah yang sebelum-sebelum ni. Tajuk yang sama, tengok yang sebelum-sebelum ni. Kenapa? Kerana ini sambungan. Kalau kita dengar tengah-tengah ni, kurang faham sikit. Dengar daripada awal, faham. Kalau tak faham, dengar 2-3 kali. Agaknya lah, saya ni tak pandai agaknya. Kena dengar 2-3 kali, baru faham. Tak apa, kan? Itu adalah yang merupakan sebahagian daripada tarbiyah. Maka dalam perjalanan menuju kepada mentauhidkan Allah, menjadi muwahhidin, mentauhidkan Allah di akhir zaman ini, maka kita perlu ada kekuatan. Kita perlu ada kekuatan, kena ada bekalan, kena ada platform lah, kita kata, usaha lah. Dalam rangka kita ingin bertawajuh, istilah orang-orang sufi kita bertawajuh. Tawajuh ni menghadap, menghadap Allah dalam ibadah kita perlu pada adab. Kita perlu pada adab. Maknanya kita ni sembahyang tak sama kita sembahyang dengan orang Cina sembahyang. Orang Cina sembahyang juga, syariat dia lah, kan. Tapi tak ada adab. Dah lah dia mensyirikkan Allah, tak ada adab pula. Apa adab dia? Dulu kalau dia sembah topekong dia tu, kan, limau original paling mahal dia beli. Apple original paling mahal dia beli. Sekarang ni limau plastik, apple plastik, semua plastik berlaku. Kan? Kenapa plastik? Dia kata, aku bagi letak limau cantik-cantik mahal-mahal kat situ, aku balik, budak-budak Melayu datang makan. Budak-budak Melayu orang kampung datang makan limau. Kenapa? Kerana limau paling mahal, dia sedap dia makan. Jadi lah dia kata, aku bagi limau plastik cukup lah. Kenapa limau plastik? Topekong pun tak makan, yang makan budak-budak, dia kata murah sikit, tahan lama, tak payah beli. Lama-lama dia plastik tahan lama. Jadi tak ada adab. Mana ada adab? Dalam mensyirikkan Allah, tak ada adab pula. Jadi kita, untuk kita melalui kehidupan kita, mesti ada adab. Adab inilah hakikat basirah. Basirah ni adalah adab. Bagaimana kita ingin beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah adab kita depan Allah? Macam kita lalui kehidupan ni, kan, kita dengar ceramah, kita makan, minum sambil kita buat kerja rumah, kan, lipat baju lah, gosok baju lah, apa-apalah, apa-apa yang kita buat semua, kan, mesti ada adab. Apa adab kita dalam kita melaksanakan kerja-kerja tadi? Adab kita ialah kita sebagai hamba Allah. Adab kita dengan Allah ketika kita beribadah, ibadah khusus ke, ibadah yang umum ke, yang harus ke, yang wajib ke, yang sunat yang kita buat. Adab kita ketika melaksanakan amal, hendaklah kita rasa, kita berfikir bahawa aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak turun kat sini, kan, adab kita lah kita hamba Allah. Kalau kita rasa begitu, maka itu, kan, asas kepada ibadah. Barulah ibadah tu akan jadi satu kekuatan bagi kita. Barulah dia menuju jalan. Kalau tak beradab, macam mana nak mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala? Maka apakah adab-adab sebagai hamba Allah tadi? Nombor 1, kita menyerah kepada Allah. Menyerah kepada Allah. Macam mana seorang yang dirompak, dia letakkan pistol kat sini, kat kepala. Dia kata, bagi saya nyawa pula, bagi saya harta kamu, bagi saya duit kamu, bagi saya apa yang kamu ada barang berharga. Dia letak kepala kat sini. Maka kita buat apa? Ada jam, kita bagi jam. Ada handphone, kita bagi handphone. Bagi semua. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ini adab. Adab dengan perompak. Kenapa adab dengan perompak? Perompak letak pistol kat sini, perompak tak pisau kat sini, kat leher. Dia tarik, dia putus leher kita, letak kat sini. Adab dengan perompak, sami'na wa ata'na. Tak apa. Jangan bunuh aku, jangan tembak aku. Ambillah apa kau nak. Nak apa? Nak simil mata, ambillah. Tak apa, aku tak nampak pun tak apa. Macam itu.
Nak jam, ambil jam, tak apa. Nak duit, ambil. Jangan bunuh aku sahaja. Itu adab dengan perompang. Kalau tak kena tembak lah. Adab dengan Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai yang maha berkuasa, Allah sebagai yang maha mencipta, Allah yang bagi rezeki. Adab dia apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah, kami taat ya Allah. Itu adab. Maka adab yang pertama ialah kita aslamu, kita menyerah pada Allah. Nombor satu, Islam. Jadilah seorang Islam. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, nombor satu, ya Allah, aku Islam, ya Allah, aku serah pada Engkau, ya Allah, aku menyerah pada Engkau, aku tunduk pada Engkau. Ini adab dia. Ini perjalanan nak membina, nak mentauhidkan Allah ni bermula dengan situ. Kita rendahkan diri kita kepada Allah. Kalau kita semayang dalam keadaan tak ada rasa rendah diri, maka kita tidak beradab dengan Allah. Allah terima tak? Wallahu a'lam. Kan? Kemungkinan besar Allah laknat orang yang semayang dalam keadaan tidak merendahkan diri, takbur, sombong kepada Allah. Walaupun semayang, sebab tu kami semayang. Nabi kata berapa ramai orang yang sembahyang tetapi yang dia dapat penat. Berapa ramai orang yang puasa tapi yang dapat lapar dan dahaga. Ini adab. Jadi dalam tarbiyah akhir zaman, dalam tarbiyah Islam yang dibuat oleh Rasulullah SAW, akhir ini kita kena tengok adab kita dengan Allah. Bila kita melihat adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba, barulah barakah amal itu akan ada. Barulah amal itu sikit, tetapi Allah SWT meletakkan amal yang tinggi. Iaitu yang pertama sekali ialah menyerah diri kepada Allah. Kita tunduk pada Allah. Dan menyerah diri bukan menyerah diri separuh-separuh, sepenuh hati kita. Sepenuh hati kita. Kita buka, dedahkan. Bila kita angkat takbir tu, Allahu Akbar. Kita angkat takbir tu, bila kita takbir tu, kita serahkan diri. Kita buka segala yang ada pada kita. Kita puji Allah sepenuh hati kita. Itulah pujian yang paling tinggi kita boleh bagi kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita minta ke Allah dengan perasaan rendah diri. Kita cakap, ya Allah, hanya Engkau lah yang berhak untuk dipuji, disembah, diagungkan, dihormatkan, dimuliakan. Hanya Engkau sahaja, ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Hanya Engkau lah yang maha penyayang, maha pengasih, ya Allah. Kita Melayu kat dia, rendah hati, rendah diri, menyerah. Maliki Yaumiddin, pemilik raja kepada Yaumuddin, hari akhirat. Jadi kita rendah yang pertama. Sebab tu kita kena mengenali Allah dengan yakin. Yang kedua, kita kena ada yakin kepada Allah. Yakin. Kena yakin, belief, strong belief. Sepenuh perasaan kita. Yang kedua, menyerah diri. Pertama, menyerah diri dulu. Kedua, kita yakin, benar ya Allah, benar ya Allah, Engkau lah Al-Haq. Jadi tunduk kepada Allah, menyerah dan yakin tadi. Maka sebab itulah bila kita beribadah kepada Allah, kita perbaiki ikhlas kita. Ikhlas kita baiki. Apa ikhlas? Kita dah bincang dah sebelum ni. Tapi secara ringkasnya kita kata ikhlas ni lah, kita hanya nak mendapat redha Allah sahaja. Itu paling tinggi lah. Kemudian tawaduk. Kemudian tadaruk. Tadaruk apa? Tawaduk, rendah diri. Tadaruk, kita rasa memerlukan Allah. Bila kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Bila kita baca tu kan, hati kita rasa menyerah pada Allah, rendah diri kepada Allah. Kemudian hati kita rasa apa? Rasa memerlukan Allah. Ya Allah, aku perlukan Kau ya Allah, tolonglah aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Hati kita rasa. Ini adab. Ini adab, ini amal hati yang menunjukkan kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan di sinilah akan bermula kita mentauhidkan Allah. Baru kita boleh mentauhidkan Allah. Kalau tidak, tak mentauhidkan Allah, susah. Semayanglah 100 rakaat tanpa ada amal hati, tanpa ada adab ini, maka kita tidak boleh mentauhidkan Allah. Basirah kita mati. Mati basirah kita. Basirah kita tak hidup, tak nampak, tidak melihat cahaya, tak ada. Jadi kita mengurangkan lalai, mengurangkan lalai. Jadi yang ketiga yang disebut kita kata adab tadi ialah kita hendaklah melakukan dengan istiqamah, al-amal al-mutawasil. Jadi sebab itulah contohnya apabila kita berzikir, contoh bila lidah kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada ketika itu kita tidak hanya sekadar membaca kalimah la ilaha illallah tadi, tetapi kita membaca benar-benar dengan adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana yang Allah gambarkan, wa zikrullahi akbar, wa zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya mengingati Allah itulah yang lebih besar, lebih banyak faedahnya, lebih banyak kesannya. Dan ingatlah Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka untuk itu ketika kita berzikir, contohnya kita mengingati Allah. Bila kita ingat Allah, maka kita nak tanamkan dalam hati kita bahawa sesungguhnya Allah bersama kita. Kita nak tanamkan dalam hati kita bahawa Allah bersama kita. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita kerjakan, Allah tahu. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi bukan saja kita nak tengok makna dia. Tidak ada yang menjadikan melainkan Allah, tidak ada memberi rezeki melainkan Allah. Hati sebut juga la ilaha illallah, hati pun sebut. Tetapi kita nak rasa apa? Allah bersama kita. Allah bersama, Allah bersama. Nak rasa. Bukan nak kata Allah dalam badan kita, bukan. Itu kita dah jadikan Allah ni fizikal macam kita, salah, syirik. Tak boleh. Merasai Allah bersama kita. Kita nak rasa Allah dekat kita. Macam mana nak rasa Allah dekat kita? Kita ni dah ditarbiah oleh sains sampai tak boleh nak rasa. Semua nak kaitkan dengan sains. Apa dia? Kalau Allah ada, mesti nak kaitkan dengan fizikal. Nak merasai, kita melihat ni, kita melihat. Kita melihat dengan kuasa Allah. Allah izin, keizinan Allah. Kita melihat ni dengan keizinan Allah, dengan kuasa Allah. Allah bersama tak? Bersama kita lah. Allah SWT memberikan kepada kita keizinan untuk melihat. Memberikan kepada kita keizinan untuk mendengar. Makan, minum. Kita makan dengan izin Allah. Kita makan dengan kuasa Allah. Kita makan dengan Ar-Rahman. Rahmannya Allah, Rahimnya Allah, sifat Allah. Jadi bila kita merasai sifat Allah, af'al Allah, perbuatan Allah tadi, maka kita rasa bersama Allah. Itu maksud rasa bersama Allah. Bukan kita menjisimkan Allah, bukan. Istilah dia, istilah tauhid, menjisimkan tak boleh, itu syirik. Baik. Jadi maknanya bila kita zikir tadi, bukan hanya setakat kita berzikir, tetapi kita nak rasa Allah bersama. Ini adalah merupakan satu perkara yang penting untuk kita nak memastikan kita boleh mentauhidkan Allah. Allah hadir bersama kita dan Allah mengetahui apa yang berlaku kepada kita. Oleh itu, ketika kita mengingati Allah, ketika kita baca Quran, sembahyang, puasa, ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita berzikir, mengingat Allah, maka bersihkanlah jiwa kita. Bersihkanlah jiwamu. Sebelum kita buat ibadah, kita kena bersihkan jiwa kita dulu. Allah yang maha suci, subhanallah. Allah yang maha suci itu, layakkah kita menghadap dia, berjumpa dengan dia dalam keadaan jiwa kita kotor? Layak tak? Kita nak jumpa sultan dengan baju, baju masuk tandas kita. Layak jumpa sultan dengan baju kotor, berpeluh-peluh semua jumpa sultan. Sultan panggil menghadap, nak bagi pangkat Datuk, Datuk Seri, Tan Seri, Tun dan sebagainya.
nak ajak kita nak bagi anugerah, kita pergi sana pakai baju tidur je, pakai kain kombang kan, pakai baju singlet kan, pagoda kan, pakai selipar Jepun masuk tandas, pergi ambil kan, pergi nak jumpa sultan nak bagi kan, darjah kebesaran Datuk Seri. Boleh tak? Tak kena halau daripada istana tu kan? Mana boleh? Itu nak jumpa sultan, nak jumpa Allah, nak menghadap Allah, hati kita nak menghadap Allah, nak baca Quran, hati kita nak sembahyang. Boleh tak kita tidak bersihkan hati kita? Boleh tak? Hati kita kotorkan dengan dosanya, hati kita kotorkan dengan syiriknya. Boleh tak? Sesungguhnya apabila kita membersihkan hati kita ketika kita nak beribadah, berzikir kepada Allah, bila kita mula membersihkan hati kita, maka itulah saksi kita. Kebersihan itulah saksi bahawa kita sedang mengingati Allah. Itulah saksi. Kita nak berzikir pada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita nak baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Baca sedap kan? Saya baca tak sedap, orang baca sedap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca kemembes lagi macam saya baca tak sedap kan? Tapi hati kotor, syirikkan Allah. Boleh tak agaknya? Macam mana kita nak mentarbiah diri kita? Kita beramal, hati kita kotor. Kotor daripada syirik dengan syirik kepada Allah. Kotor dengan dosa buruk sangka dengan Allah. Macam-macam kotor, tak ikhlas. Maka yang pertama sekali dalam tarbiyah, untuk kita mentauhidkan Allah, yang kita kena usahakan perlahan-perlahan. Jangan buat sekaligus, kita tak mampu perlahan-perlahan. Ialah kita membersihkan jiwa kita, terutamanya ketika kita berzikir, ketika kita solat, ketika kita sembahyang. Bersihkan jiwa kita, bersih, barulah kita layak untuk menghadap Allah. Macam mana seorang rakyat nak menghadap sultan, mesti dibersihkan diri dia, mesti dia pakai baju yang elok. Kalau tak mahal pun eloklah kan, sesuai dengan apa ni, atur cara yang ada pada masa itu. Jadi maka kita kena bersihkan. Dan tanda jiwa kita disucikan itu, dibersihkan itu, minta maaf, tanpa jiwa yang disucikan, tanpa jiwa yang bersih kan, walaupun kita berzikir, walaupun kita baca Quran, walaupun kita sembahyang, tapi jiwa kita tak bersihkan daripada perkara-perkara noda, kotor dan sebagainya yang kita akan bincang sekali, maka kan, kita bukan semakin dekat dengan Allah, maka kita akan semakin jauh daripada Allah. Inilah rahsia kenapa sembahyang kita tak rasa nikmat. Kenapa semakin sembahyang semakin berat aja, ngantuk. Imam baca panjang sikit ngantuk. Kerana sembahyang sunat tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, tambah lagi wala haula wala quwwata illa billahil alil azim, subhanallah. Kita ikut imam solat tasbih. Imam dah rokok, imam dah sujud, kita masih lagi berdiri kan, baca Fatihah lagi. Bukan baca Fatihah, tidur. Kenapa tidur kan? Tidak rasa nikmat sembahyang, tidak hidup, hati kita tidak hidup, hati kita sakit. Hati kita sakit. Baca Quran lebih banyak sikit je, boring. Baca Quran banyak sikit je, rasa jemu. Baca Quran banyak sikit, rasa tak best. Sehingga akhirnya tukar, Quran baca sikit kan, tengok komik banyak. Quran baca sikit, main game banyak. Quran baca sikit, tengok internet banyak. WhatsApp lagi lama. Quran 5 minit je, WhatsApp 5 jam. Kenapa? Kerana hati tidak bersih, tidak dibersihkan. Jadi amal itu tidak meningkat. Macam mana kita nak mentauhidkan Allah? Tak boleh mentauhidkan Allah kerana kita tidak membersihkan hati kita. Tak layak kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita kotor. Sebab itulah, tanpa jiwa yang dibersihkan, jiwa yang disucikan, bukan menyebabkan kita semakin takarub dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, tetapi menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah. Ini perkara yang kita nak kena rasa dalam tarbiyah Islam.
dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Rasulullah mendidik sahabat-sahabat sentiasa alert, hatinya hidup. Rasulullah menggambarkan hati inilah raja, jaga hati. Dan sebab itulah apabila kita berzikir, apabila kita beramal, beribadah, maka sasarkanlah kepada hati kita supaya dibersihkan. Pada masa itu dibersihkan. Dan sebenarnya tuan-tuan puan-puan, apabila seseorang itu beramal, berzikir, ingat pada Allah tadi, tetapi sekiranya didasarkan oleh jiwa yang kotor, akan menyebabkan kita buat itu bukan kerana Allah, tapi kerana ghairallah. Itu yang tak boleh ikhlas. Tak boleh ikhlas sembahyang, tak boleh ikhlas sembahyang. Puasa tak boleh ikhlas, Quran tak boleh ikhlas, menghadiri program tak boleh ikhlas, dengar ceramah tak ikhlas. Kenapa dengar ceramah? Sebab dia nak dapatkan sesuatu yang lain, ghairallah, selain Allah. Ataupun kalau dia ikhlas, maka ikhlas itu tidak sampai kepada Allah. Contoh, dia buat satu nak pahala, ikhlas tak? Ikhlas, tapi tak sampai kepada Allah juga. Tak sampai kepada ikhlas yang paling tinggi. Ataupun nak syurga, tak sampai juga. Ataupun nak kedudukan, dia kenapa beramal? Supaya saya dapat kedudukan, supaya dapat kemuliaan, supaya dapat karamah, supaya ada karamah. Saya beramal supaya ada karamah, supaya saya boleh terbang, supaya saya boleh jalan atas air, supaya saya boleh ada duit sentiasa. Nak duit, tinggal ada duit kan? Jadi kita beramal bukan lagi kerana Allah, tetapi kerana ciptaan Allah, tetapi kerana makhluk. Walaupun namanya syurga, walaupun namanya pahala. Jadi tak sampai. Kenapa? Hati kita kotor. Hati kita kotor. Bukankah yang lain daripada Allah itu adalah ciptaan Allah, makhluk? Oleh itu layak tak kita berzikir pada Allah dalam keadaan hati kita tidak menghadap kepada Allah? Layak tak kita? Tak layak. Jadi sebab tu nak mentauhidkan Allah ni, kita kena faham adab-adab tadi. Kita kena faham, kita kena perlu. Kalau tidak, kita tak dapat apa yang kita hajatkan. Apabila kita berzikir, contohnya berzikir contoh, tetapi hati kita mengharapkan sesuatu yang lain daripada Allah. Contohnya berzikir supaya boleh dapat duit, berzikir supaya boleh dapat sesuatu lain Allah, kerana lain daripada Allah, maka itulah hakikat beribadah menurut hawa nafsu, menurut kehendak kita, bukan kerana Allah. Itulah sebab sebagai beribadah kerana hawa nafsu. Jadi orang yang beribadah kerana hawa nafsu, maka Allah SWT tidak akan memberikan peningkatan pada dia. Sebab tu kita kena bersihkan. Macam mana Allah gambarkan kepada kita kan? Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 162. Katakanlah sembahyang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, semua untuk Allah sahaja. Jadi macam mana kita nak membersihkan diri kita? Ini soalan. Macam mana kita nak membersihkan diri kita? Hati tadi. Macam mana nak membersihkan hati kita? Itu soalan. Itu soalan kita lah. Jadi kita nak beramal, kena hati yang bersih. Itu kita faham sekarang. Dah faham. Jadi macam mana nak membersihkan hati kita? Jam dah pukul 11.30. Ini penting tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung besok. Kita sambung besok. Baik. Tapi yang pertama sekali, kita nak kena faham bahawa untuk kita nak mencapai mentauhidkan Allah, amalan mesti kita bersihkan hati kita. Jadi yang ini perlu pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Jadi besok insya-Allah kita akan tengok macam mana, apa yang dimasukkan bersihkan hati ni. InsyaAllah sambung InsyaAllah kalau mati malam ni pun tak apa. Kita dah ada niat nak belajar, insyaAllah Allah ampunkan dosa kita. Sebab ada benda nak kena buat sikit, insyaAllah.
Jadi itulah insya-Allah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Insya-Allah kita akan sambung esok. Parahnya orang berzikir dengan hati yang kotor. Orang yang solat dengan hati yang kotor. Ni orang nak duduk dalam tarbiyah ni, dia kena nampak yang ini, barulah dia boleh meningkat. Dajjal datang. Tuan-tuan, Dajjal datang macam saya sebut semalam. Dajjal tahan makanan, tahan air, Dajjal tahan duit, ekonomi, tahan semua. Kita susah, hidup susah. Sampai apa yang ada pada kita, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Sampai macam itu je yang ada kat kita. Maka Nabi kata apa? Orang yang bersih hatinya, yang kuat imannya, yang tinggalkan Dajjal, tinggalkan ujian-ujian daripada dia tu, kan, dunia tadi, tinggalkan, maka Allah penuhi kehendak dia. Apa dia? Lapar, hilang lapar. Dengan zikir, hilang lapar. Zikir yang macam mana? Zikir yang bersama hati yang bersih, bersama adab. Adab dia ada tadi. Dia ada adab tadi. Zikir bersama kebersihan hati. Zikir bersama keyakinan yang kuat. Ini insya-Allah kita akan bincang besok. Bagaimana kita boleh meningkatkan bekal. Pada hari ini, cuba assignment pada hari ini tuan-tuan. Assignment apa assignment ni? Assignment hari ini, hendaklah kita memerhatikan hati kita. Adakah hati kita ni, jiwa kita ni sedang bergerak menuju kepada Allah, ataupun hati kita ni masih lagi bersama dengan syaitan, bersama dengan dunia. Jadi kita sembahyang pun kerana dunia, kita belajar kerana dunia, bekerja kerana dunia, berkawan kerana dunia, berkeluarga kerana dunia, berkahwin kerana dunia. Semua kita buat kerana dunia. Maka kita lihat hati kita. Kalau hati kita benar-benar kerana akhirat tadi, kerana Allah tadi, maka pada masa itulah kita sedang berjalan menuju kepada Allah. InsyaAllah. Jadi insyaAllah esok kita sambung. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan macam mana kita nak membersihkan hati kita ni, dan bagaimana kita nak supaya dasar-dasar kebersihan hati ni ada dalam amalan kita. Jadi tuan-tuan akan rasa seronok. Amalan, beramal seronok. Lepas ni seronok amal. Seronok amal. Baca Quran seronok aja. Sembahyang seronok aja. InsyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban mafhuman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayyim wa nas'aluka al-'afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tawammal ghina 'anil nas wa habbana haqiqatal iman hatta la nakhaf wa la najugara wa la na'budu syai'an siwak. Waj'al dhalika mawsuqatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.